Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi dengan live melalui Facebook kita di surau melalui tajaan surau Mukhlisin Semenyih. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah dan akan kita berada suasana COVID-19 masih lagi berkesempatan menyampaikan tazkirah kuliah maghrib kita pada malam ini. Kita bawa tajuk bicara ba'da kematian, bicara dalam ba'da kematian ataupun dalam mukadimah juzuk 2 dalam bab bicara kematian. Kita berbicara dalam bab bicara kematian. Dan mukadimah penulis ni bawa tentang mengingati kematian. Mukadimah penulis bawa tentang mengingati kematian. Jadi sesungguhnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dalam bab kematian dalam surah Ali Imran ayat 184. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang bermaksud setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Al Imran ayat 184. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Maksudnya kematian itu adalah mesti dihadapi oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh tinggal, tak boleh lari kita daripada mati. Jadi kematian itu. Jadi dengan mengingati kematian, hendaklah kamu banyak mengingati kematian. Kena banyak kita mengingati kematian, kerana dengan mengingati kematian itu seseorang itu akan sedia bertaubat dan meninggalkan segala kejahatan. Lebih-lebih lagi bagi orang yang sakit. Jadi mengingati kematian dalam kehidupan kita, bila kita mengingati kematian, seseorang yang mengingati kematian, dia akan bertambah amal ibadatnya. Dengan mengingati kematian akan hilang segala angan-angan kehidupan di dunia. Dengan mengingati kematian akan rajin melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia malas nak buat ibadat. Dengan dia mengingati kematian, menjadikan dia rajin untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dia mengingati kematian juga, orang yang dah buat ibadat, ibadatnya akan bertambah. Dia buat ibadat dah, tapi oleh kerana dia mengingati kematian, maka dia akan bertambah melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian tadi. Kerana apa? Kerana dengan dia mengingati kematian, dia akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menghadapi alam kubur, dia akan menghadapi padang mahsyar di hari akhirat. Jadi menyebabkan diri dia tu bersedia untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan dia mengingati mati. Apabila seseorang itu tidak mengingati kematian, maka dia akan terleka dengan kehidupan dia. Apabila dia tidak mengingati kematian, dia jadi lalai, dia jadi mengejar cita-cita, mengejar keduniaan kerana dia tidak ingat kematian. Apabila seseorang itu mengingati kematian, maka putuslah segala cita-cita dunia. Cita-cita dunia putus. Orang yang mengingati kematian juga, kalaulah dia tu seorang yang miskin, hidup dia susah, hidup dia sangat sukar kehidupan dia. Apabila dia mengingati kematian, akan hilang rasa kerusingan, geluh-gusah, akan rasa kecewa, kesusahan dia tadi dia akan hilang. Bila dia ingat kematian, dia kata apabila aku mati, tak ada dah susah-susah ni. Gitu datang dalam hati dia. Bila aku mati, susah-susah ni tak ada dah. Itu dengan mengingati kematian, memutuskan angan-angan dia, memutuskan kekecewaannya, geluh-gusahnya, kerusingan dia. Dengan mengingati kematian juga bagi orang yang kehidupannya mewah, bagi kehidupan lalai, mengingati kematian dia akan kembali kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya dengan kita mengingati kematian. Seorang ulama yang bernama Ibrahim Adham rahimallahu taala, ketika ditanya oleh muridnya, antaranya dia jawab tentang kematian. Jawapan dia tentang kematian. Ibrahim Adham rahimahullahu taala
Dia jawab antara jawapan dengan kematian, dia sebut wa qultum innal mauta. Sesungguhnya kamu menyebut tentang kematian al-haqqun sebenar. Kamu tahu kematian tu ada, kematian tu sebenar, ada. Wa qultum innal mauta haqqun. Kamu sebut bahawanya kematian itu sebenar, ada kematian tadi. Walam tasta'iddu lahu, tetapi kamu tidak bersiap sedia dengan kematian. Kita tahu kematian tu ada, tapi kita tidak bersiap sedia dengan kematian. Jadi kematian tu datang, terkejut kita. Satu kejutan. Kenapa terkejut? Kerana kita tidak ada persediaan. Kalau ada persediaan menghadapi kematian, bila kematian dihadapi oleh seseorang, dia tidak rasa kejutan dengan kematian itu. Kerana dia sentiasa bersedia. Kata Ibrahim Adham, wa qultum innal mauta haqqun. Kamu berkata kematian itu sebenar. Walam tasta'iddu lahu, tetapi kamu tidak bersedia dengan kematian. Itu kena bersedia dengan kematian. Persediaan ada di situ. Kalau kita berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti wal ajizu man ittaba'u nafsahu hawa. Hadis Nabi antara cerita tentang kematian. Persediaan kepada kematian, mengingati kematian. Tu hikmah dia. Nabi sebut sebijak-bijak manusia al-kayyis, sebijak-bijak manusia, sehebat-hebat manusia. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti, ialah orang yang mana dia hidup di dunia, dia bersiap sedia dengan amal ibadat untuk dia hadapi selepas mati nanti, untuk dia bersedia selepas mati nanti. Dia bersedia dengan amal ibadat. Amal ibadat tadi dia akan bawa selepas dia mati nanti. Dia bersedia dengan amalan. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Sebijak-bijak manusia, sehebat-hebat manusia ialah manusia yang hidup di dunia, dia bersiap sedia dengan amal ibadat untuk dia guna selepas dia mati nanti. Dia bersedia untuk menghadapi kematian. Dia kumpul amal ibadat. Ini manusia yang bijak. Ada peluang buat ibadat, dia buat. Dia mengumpul amal ibadat seberapa banyak yang mungkin untuk dia menggunakan amal ibadat ini selepas dia mati nanti. Ini persediaan dia. Ini bijak. Nabi sebut al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti wal ajizu man ittaba'u nafsahu hawa. Orang yang lemah ialah orang yang hidup di dunia, dia ikut kehendak hawa nafsu dia. Ikut kehendak hawa nafsu dia. Angan-angan, cita-cita, kemahuan dunia, mengejar impian. Di situ. Jadi dia mengikut kehendak hawa nafsu dia. Nafsu kita sentiasa tak cukup. Nafsu ni sentiasa tak cukup. Tak cukup nafsu. Lepas nak satu pula. Lepas nak benda ni pula. Nafsu kita sentiasa mengajak kita tak cukup perkara yang kita nak. Sentiasa ada. Dia kata, selemah-lemah manusia yang mengikut kehendak hawa nafsu. Sehebat-hebat manusia yang hidup di dunia mengumpul amal ibadat untuk dia guna selepas dia mati. Masa dia hidup, pemikiran dia bersiap siaga dengan kematiannya. Tu hebatnya, dia ada kematian di sana. Dan juga kalau kita tengok hadis dalam seterusnya, Nabi bersabda di antara hadis daripada Abu Hurairah, Nabi sebut aksiru zikral hazimil lazati. Perbanyak mengingati mati itu meleburkan segala keinginan. Memperbanyakkan mengingati mati itu meleburkan segala keinginan. Keinginan tu boleh lebur, keinginan dunia, keinginan hawa nafsu, keinginan kelekaan kehidupan boleh meleburkan kerana mengingati mati. Aksiru zikra hazimil lazati. Hazimil lazati. Itu antara Nabi memberitahu kepada kita. Kalau dia sebut bahawasanya mengingati mati ada di sana dalam kitab ni. Riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Kerana mengingati mati itu membawa kepada seseorang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan dirinya daripada melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingati mati bertambah ketaatannya kepada Allah dan menjauhkan diri dia daripada maksiat dan dosa. Dengan dia ingat mati, dia tidak terleka, tidak terleka dengan kehidupan di dunia.
Itu di situ ada menunjukkan kepada kita kematian di situ, berfikir tentang kematian, mengerti kematian adalah membawa pada seseorang mendekatkan diri dengan Allah, menjauhi daripada perkara maksiat dan dosa. Ada seorang sahabat yang bernama Miqdar bin Aswad, seorang sahabat bernama Miqdar bin Aswad. Dia sahabat ni, Miqdar bin Aswad ni, dia bertanya Nabi SAW tentang pendapat dua orang sahabat yang lain. Dia nak cerita tentang kematian, ada di sana. Ni seorang sahabat, dia datang menemui Rasulullah SAW. Jadi sebelum tu, Al-Miqdar bin Aswad ni, dia menemui Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, dia kata, dia jumpa dengan Abu Hurairah. Dia dan Abu Hurairah beritahu pada dia. Abu Hurairah kata, wahai Miqdar, berfikir satu saat itu. Abu Hurairah kata, berfikir satu saat itu lebih baik daripada buat ibadat setahun. Dia beritahu, Abu Hurairah tu beritahu pada Miqdar. Miqdar tu datang bertemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah beritahu ke dia. Dia kata, berfikir satu saat itu lebih baik daripada ibadat setahun. Lepas tidak berapa lama, dia bertemu pula dengan Ibnu Abbas. Bertemu pula dengan Ibnu Abbas, Miqdar tadi. Ibnu Abbas pula beritahu pada dia, berfikir satu saat itu lebih baik daripada buat ibadat 70 tahun. Berbeza dua ni. Kata Abu Hurairah, berfikir satu saat itu lebih baik pada beribadat setahun. Kata Ibnu Abbas, berfikir satu saat itu lebih baik pada ibadat 70 tahun. Berbeza. Maka Miqdar datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang dua pendapat sahabat ini, yang memberitahu pada dia tentang berfikir mendapat pahala kelebihan ibadat tadi lebih pada setahun dan 70 tahun. Maka beritahu pada Nabi. Nabi pun memanggil dua orang sahabat ini, panggil Abu Hurairah dan panggil Ibnu Abbas. Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, kenapakah Abu Hurairah kata berfikir satu saat itu lebih baik pada ibadat setahun? Abu Hurairah kata, aku berfikir tentang kejadian langit dan bumi, berfikir tentang cakrawala, berfikir tentang kejadian Allah, kehebatan Allah, kejadian Allah tentang langit dan bumi. 7 petala langit dan 7 petala bumi. Berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Berfikir tentang cakrawala. Maka Nabi kata, betul fikiran engkau ya Abu Hurairah, betul pendapat engkau wahai Abu Hurairah. Berfikir tentang kejadian Allah, kejadian langit dan bumi lebih baik daripada ibadat setahun. Maka Nabi bertanya pula kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjawab, kenapa berfikir satu saat lebih baik daripada 70 tahun ibadat? Kata Ibnu Abbas, aku berfikir satu saat itu ialah berfikir tentang kematian. Di sini maksud tajuk kita. Berfikir tentang kematian dan berfikir tentang huru-hara hari kiamat. Dengan huru-hara hari kiamat, berfikir tentang kematian, ibadatnya lebih baik daripada 70 tahun. Maka Nabi kata, betul pemikiran kau wahai Ibnu Abbas. Betul pendapat Ibnu Abbas bahawa berfikir tentang kematian lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Hebatnya. Tu hebatnya berfikir tentang kematian tadi. Memecahkan segala perkara. Dengan kita berfikir, dengan kita mengingati mati, menjadikan seseorang itu bersungguh-sungguh melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis lain, wa'mal li akhiratuka ka'annaka tamutu wadan. Buat ibadatlah kepada Allah seumpama kamu nak mati esok. Seumpama esok dah kita nak mati. Maka sudah tentu ibadat yang kita buat hari ini, kita akan buat dengan bersungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin, kerana esok dah kita nak mati. Itu mati esok dah. Dan di antara orang yang mengingati mati, mengambil berat tentang mati juga, dia akan letakkan diri dia supaya kematiannya dapat menyebut 2 kalimah syahadah. Kematian dia dapat menyebut 2 kalimah syahadah. Bersiap sedia dengan kematian. Aku ni nak mati, nak hadapi kematian. Aku biar boleh dapat menyebut 2 kalimah syahadah. Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati, akhir kalimah dia dapat menyebut 2 kalimah syahadah, masuk syurga ia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa
di saat akhir nak meninggal dunia dapat menyebut dua kalimah syahadah, masuk syurga ia. Jadi nak dapat dua kalimah syahadah itu bukan senang. Nak dapat dua kalimah syahadah tu. Kalimah syahadah tu kalimah yang apa ni, bagi orang yang hendak meninggal dunia, kalimah tu berat. Berat kalimah tu. Bagi orang yang hendak meninggal dunia, nak sebut kalimah la ilaha illallah tu berat. Sebab apa? Sebab kita di saat nak mati ni, kita boleh sebut kalimah yang pendek, boleh sebut Allah. Boleh sebut aduh. Kalimah yang pendek. Allah. Tapi kalau nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah tentu sukar. Sudah tentu sukar bagi sasaran itu nak sebut. Kerana kematian itu kita sakit. Kita berada dalam keadaan kesukaran. Sudah tentu lafaz tu nak sebut tak boleh. Maka bagaimana nak dapat kalimah syahadah? Iaitu kita bersiap sedia dengan kalimah ini, dengan kita menyebut setiap hari. Setiap hari menyebut lafaz kalimah la ilaha illallah. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Berzikir kepada Allah pada setiap pagi dan petang. Hadis lain Nabi sebut, man qala la ilaha illallah fi kulli yawmin mi'ata marrah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menyebut kalimah la ilaha illallah setiap hari 100 kali, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Setiap hari sebut 100 kali, mi'ata marrah. Dalam kitab Jahal Mahud disebut kalimah la ilaha illallah biar sampai dia telah bercampur dengan darah dan daging kita. Bercampur dengan darah dan daging kita. Bila kita nak mati, kalimah tu dia datang dengan sendiri. Tanpa diminta-minta. Tanpa diminta-minta. Kalimah tu mari dengan sendiri. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mari dengan sendiri tanpa diminta-minta. Kenapa? Kerana kita duk sebut sama dah. Sepanjang masa kita duk sebut. Kalimah ni telah berbasah dengan lidah kita. Bermain-main dengan darah dan daging kita. Telah bersebati dengan kita. Bila di saat kita hendak meninggal dunia. Itu kata persediaan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Di saat kita hendak meninggal dunia, kesukaran lidah kita nak menyebut. Nak sebut Allah satu pun susah. Bagaimana nak sebut la ilaha illallah? Lagilah susah. Ketika kita terbaring nak meninggal dunia, ketika kita berada dalam kemalangan jalan raya, ketika kita hendak berada dalam suasana hendak meninggal dunia, sudah tentu kesukaran nak menyebut kalimah yang agak panjang. La ilaha illallah. Dan sebut Allah. Allah pun tak boleh. Jadi kalimah ni, kalau dah bercampur dengan darah dan daging kita, telah berada dalam seluruh anggota tubuh badan kita, di saat kita sudah tidak sedarkan diri, dia telah basah di lidah kita, dia akan terkeluar dengan sendiri. La ilaha illallah, terkeluar dengan sendiri. Karena dia telah jadi darah dan daging. Nak jadi darah dan daging, mesti kena sebut la ilaha illallah itu pada pagi dan petang. Pada waktu malam. Sentiasa ada bermain-main dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu persediaan kita. Sentiasa ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barulah kita kalimah tadi telah bersebati dengan darah dan daging kita. Apabila kita hendak meninggal dunia, tanpa diminta, dia akan datang dengan mudah dan senang. Kerana kalimah ini agak panjang. La ilaha illallah. Kalau boleh sebut Allah satu pun tak apa dah. Allah. Tu pun berat. Berat, agak sukar. Kerana kita sudah tidak sedar diri pada masa di saat kita hendak meninggal dunia. Itu dia persediaan kita untuk menghadapi kematian. Ada seorang bertanya. Kita dengar satu ceramah dekat Surau Jubli Perak. Saya sempat tambahan beberapa tahun yang lepas. Penceramahnya Ustaz Azhar Idrus. Kita dengar satu ceramah dia tentang kematian ini. Ada seorang tu bertanya soalan tentang kematian ni. Ada seorang bertanya tentang persediaan kematian. Banyak-banyak soalan tu ada seorang tu bertanya. Ada seorang yang atas kertas lah. Dia tulis, hantar Ustaz Azhar Idrus jawab. Jawapannya sungguh baik sekali jawapan dia. Jadi di Surau Jubli Perak saya sempat, Bandar Baru Wangi. Dekat rumah saya lah. Kita tinggal di sana. Jadi dia buat ceramah Ustaz Azhar Idrus. Jadi hantar soalan. Salah satu soalan tu bertanya tentang persediaan kematian. Dalam soalan tu. Kita ingat soalan tu. Salah seorang yang bertanya. Dia tanya macam ni soalan dia. Dia kata, Ustaz nak tanya soalan ni. Dia tanya. Dia kata, layak ke saya masuk syurga kalau mati nanti? Sebab di dunia ni, masa saya hidup di dunia ni Ustaz, ibadat saya sikit.
Dia kata saya tak ada solat tahajud. Saya tak ada ustaz puasa sunat Isnin Khamis. Boleh ke saya nak masuk syurga Allah ni? Setakat saya mari sembahyang Jumaat tu mari Jumaat tu mari. Apa ni dengar kuliah ada, sedekah ada, tolong orang ada, tapi ibadat solat tahajud saya tak mampu nak buat. Puasa sunat Isnin Khamis saya tak mampu nak buat. Layak ke saya masuk syurga Allah? Soalan dia tanya kepada Ustaz Azhar Idrus dalam satu ceramah dekat Surau Jubli Perak. Kita dengar di ceramah tu. Ramailah orangnya. Kita duduk atas jalan raya. Nak masuk dalam tak boleh, penuh orang. Dengar ceramah dia. Jadi antara jawapannya baguslah jawapan dia. Ustaz Azhar Idrus tu jawab dengan orang panggil memujuk orang tu jangan rasa kecewa dengan ibadat yang kita buat. Jawapan dia. Dia kata jawapan dia, seseorang itu masuk syurga Allah dengan keadaan berbagai. Ada orang masuk syurga kerana dia buat baik kepada dua ibu bapa dia. Jawapan dia, bagus jawapan dia. Dia buat baik pada dua ibu bapa dia, boleh masuk syurga dia. Ada orang masuk syurga kerana dia tolong seseorang yang susah, dia tolong orang itu masuk syurga. Ada orang masuk syurga kerana dia baca Quran. Air mata dia titik jatuh atas Al-Quran. Ada orang masuk syurga kerana dia jaga air sembahyang. Ada orang masuk syurga kerana dia sembahyang sunat tahajud. Ada masuk syurga kerana dia puasa sunat. Dalam berbagai. Ada masuk syurga kerana menolongi seekor anjing yang kehausan. Seekor anjing kehausan. Seorang laki-laki menolongi seekor anjing yang kehausan. Dia dibalas dengan syurga. Tolong seekor anjing, masuk syurga dia. Syurga itu adalah anugerah daripada Allah. Di pihak kita ni, kita berusaha. Sekarang ni kita boleh mari masjid, dengan mari sembahyang 5 waktu, mari dengar kuliah. Apabila boleh datang nanti, lepas Covid nanti boleh datang. Dengar kuliah, mari sembahyang berjemaah 5 waktu, boleh tolong orang, boleh sedekah. Itu kemampuan kita. Yang lain tu kita berusaha nak buat juga. Semua tak mampu lagi. Nak buat puasa sunat Isnin Khamis, sembahyang sunat tahajud, semua kemampuan tak ada lagi. Bagus pujuk dia. Masuk syurga dalam anugerah Allah tu dalam berbagai. Ada orang masuk syurga kerana dia buat baik pada dua ibu bapa dia. Masuk syurga dia. Tu kedatangan masuk syurga tadi. Dia jawab tadi. Kata seorang laki-laki dalam sebuah hadis, masuk syurga ia kerana menolongi seekor anjing yang kehausan. Dia musafir, kita pernah cerita di surau ni, di surau Mukhlisin dulu, pernah cerita dalam satu ceramah kita lah. Dan beberapa surau lain kita cerita. Dia datang musafir, dia sangat dahaga musafir ni. Tiba-tiba dia tengok ada air dalam telaga. Dia pun buka dia pun turun dalam telaga, dia minum air dalam telaga. Seorang musafir tadi. Lepas tu dia naik kembali, dia tengok seekor anjing terjelai lidahnya, duduk dalam keadaan sangat kehausan, dahaga, sangat dahaga. Dia pun ambil kasut dia ikat, dia gigit kasut dia turun balik dalam telaga kali kedua, dia cebok air dengan kasut. Kerana tak ada penyebok, bekas tak ada. Cebok air dengan kasut, akak naik, beri minum kepada anjing yang kehausan. Lelaki ini dibalas dengan syurga. Walaupun menolongi seekor anjing. Kita ni punya anjing, takut kita lari kita punya anjing. Takut kita punya anjing. Orang kita punya anjing tapi menolongi seekor anjing. Dibalas dengan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu persediaan dia, jawapan dia. Jadi kita boleh masuk syurga tu dalam keadaan dalam berbagai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Jadi jangan kecewa. Jangan kita kecewa dengan ibadat kita. Jangan kata boleh ke aku masuk syurga sakat aku mari sembahyang 5 waktu, sakat aku bersedekah. Jangan kecewa. Kita datang sembahyang, kita dengar ceramah, kita bersedekah. Kemampuan kita di situ. Hak lain itu kita nak buat juga, cuma tidak ada kemampuan lagi. Ada kemampuan kita buat. Ada kemampuan kita buat. Kita boleh sedekah-sedekah. Kita boleh beri sumbangan. Boleh buat baik pada dua ibu bapa, buat. Kita boleh puasa-puasa. Yang ni tak mampu puasa, yang ni mampu buat puasa. Yang ni mampu sedekah dia. Tak apa, jadi ibadat tu buat di kalangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Persediaan dia persediaan kepada mati. Ada yang baru masuk, nak habis dah ceramah ni. Ada baru masuk, ada lagi baru masuk. Teruskan. Kita nak ceramah, ada 10 minit lagi ceramah kita. Dan sini 10 minit lagi. Seorang ulama yang bernama Sufyan As-Tsauri. Seorang ulama Sufyan As-Tsauri, ketika dia berdoa di depan Baitullahil Haram. Dia berdoa di depan Baitullahil Haram.
Ketika tu didengari oleh murid dia. Dia doa di depan Baitullahil Haram. Sufyan As-Tsauri, dia doa tu dia menangis. Menangis dia depan Baitullahil Haram dalam doa dia. Lepas dia berdoa, murid dia datang. Murid dia tanya, wahai tuan guru, kenapa kami tengok tuan guru berdoa, tuan guru menangis, tuan guru berdoa menangis. Doa apakah yang tuan guru doa? Dia pun sebut doa yang dia baca tadi. Dia baca doa yang Rasulullah baca. Dia baca di depan Baitullahil Haram. Dia baca lepas solat dia. Antara doa dia, Sufyan As-Tsauri baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Sufyan As-Tsauri baca depan Baitullahil Haram. Menangis dia, mengalir air mata dia, menangis dia. Baca sambil-sambil baca doa ni, menangis dia. Anak murid dia tanya kenapa tuan guru menangis dalam berdoa tadi. Dia kata doa yang aku baca tadi doa Rasulullah yang berbunyi Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah aku ya Allah dalam baik kesudahan ya Allah. Biarlah aku mati tu dapat mengucap dua kalimah syahadah. Mati di tempat yang baik. Mati setelah kita bermaaf-maafan. Setelah perkara yang baik semua kita buat dan kita meninggal dunia. Mati dalam keadaan yang baik dalam doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Mati kita mati dalam keadaan yang baik ya Allah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Janganlah kau ambil nyawa aku ni ya Allah. Mati dalam jahat kesudahan ya Allah. Jangan mati dalam jahat kesudahan ya Allah. Mati dalam baik kesudahan ya Allah. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada muda buat ibadat, siapa kau tua, siapa meninggal dunia, kita mati dalam ibadat. Jangan buat ibadat daripada muda, tiba-tiba masuk tuanya jadi malas. Bila tuanya jadi malas pergi masjid lah kita. Pergi masjid pun duduk macam ni juga. Di masjid pun orang duduk kata juga kat kita. Pergi masjid pun tak kaya-kaya juga. Tak payah pergilah. Dah tua dah. Cuba mengalih diri tak mau pergi masjid. Ni wala. Bisu'il khatimah, jahat di kesudahan akhirnya. Kesudahan tu. Mati-mati ataupun mati di tempat yang tidak elok. Berdoa pada Allah. Ya Allah, matikanlah aku ya Allah di tempat yang baik. Jangan mati aku di tempat yang jahat. Ya Allah. Minta. Mati kita tadi. Ada kita dengar satu ceramah tu guru tu cerita ada seorang tu mati di tempat yang tak elok, mati dia. Tempat yang kurang elok lah. Dia mati tempat boxing, tempat apa ni Muay Thai. Dia pergi tengok Muay Thai, meninggal dunia di situ. Jadi dia pergilah, dia tengok, dia minat Muay Thai ni, dia pergi duduk bawah, dia penonton. Dia pun minat orang pakai seluar merah tu. Dapat pakai apa ni bertumbuk dengan seluar biru. Seluar merah nak tengok nak menang dah. Tiba-tiba seluar biru tumbuk, jatuh pensan. Jatuh pensan. Yang atas stik tu jatuh pensan, yang bawah ni jatuh juga. Orang yang dia minat tu jatuh, dia bawah ni pun jatuh, meninggal dunia dia. Yang atas stik tu pensan, yang di bawah ni meninggal dunia. Meninggal dunia dia di tempat yang macam tu. Tempat duk tengok orang apa ni duk bertumbuk gitu, mati dia. Tempat yang tidak apa elok lah kita kata. Tempat yang tidak apa elok. Dia mati tempat belaga ayam. Dia pergi tengok orang duk belaga ayam, ayam dia kalah, dia pun terkejut jatuh pensan mati. Mati tempat orang belaga ayam. Mati apa dia bersorak tempat permainan, mati tempat tengok benda, tengok maksiat, meninggal dunia dia di situ. Itu kita tak mahu. Bisu'il khatimah. Kita tidak mahu mati di tempat yang tidak elok. Kita nak mati itu di tempat yang elok mati. Kita bersedia. Dalam keadaan kita bersedia, dalam keadaan kita mengucap dua kalimah syahadah, dalam keadaan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak tidur, supaya kalau mati kita dalam tidur, biar mati dengan baik. Kita baca doa Allah Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dan aku mati. Bila kita bangun tu kita baca doa pula, bangun daripada tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, Engkau menghidupkan kembali aku pada pagi ni. Malam tadi aku mati, pagi ni hidup pula ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan kepada Engkau juga akan ku kembalikan pula. Pada Allah juga akan ku kembalikan. Tu nak tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Kalaulah mati dalam tidur, kita dah bersedia dah sebelum mati. Sebelum tidur bersedia dah. Bersedia sebelum tidur. Takut-takut mati dalam tidur. Bersedia sebelum tidur. Disebut dalam riwayat yang lain, barang siapa membaca ayat kursi dan amanah rasul sebelum tidur, dia baca ayat kursi dan amanah rasul sebelum tidur, maka di sepanjang dia tidur itu dikira dia melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikira dia buat qiyamul lail.
dikira dia buat ibadat. Baca ayat kursi, baca amanah Rasul sebelum tidur. Maka sepanjang dia tidur, dia dikira melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tidur mengucap 2 kalimah syahadah, nak tidur baca doa tidur dan mati dalam tidur, dikira mati melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata persediaan kita. Itu ada persediaan kita. Jadi Sufyan As-Sauri dia berdoa dengan doa dia, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ada seorang ulama lagi yang last kali last dalam ceramah kita pada kuliah maghrib kita last kali seorang ulama yang bernama Yazid Ar-Raqasi. Kita pernah beritahu juga sebelum ni tentang Yazid Ar-Raqasi, berulang-ulang. Jadi Yazid Ar-Raqasi ni seorang ulama, dia pernah beritahu pada murid dia, dia kata kita sekali-sekala kita kena muhasabah diri. Untuk kita mengingati kematian, kita kena muhasabah diri. Yazid Ar-Raqasi pernah beritahu dalam penulisannya, ada dia tulis, dia cerita tentang muhasabah diri. Dia kata kita bangun malam, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba bercakap dengan diri kita. Ataupun lepas sembahyang Isyak, kalau tak sempat nak bangun malam, lepas sembahyang Isyak kita sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat tu kita berdoa, lepas kita berdoa tu kita cuba bercakap dengan diri kita. Bercakap dengan diri kita. Yazid Ar-Raqasi kata sambil-sambil berdoa, sambil-sambil minta dengan Allah tu, sekali-sekala tu bercakap dengan diri kita. Dia pun bercakap dengan diri dia, Yazid Ar-Raqasi. Dia panggil muhasabah diri. Dia tanya diri dia dan dia jawab. Itu persediaan mati. Dia tanya, dia kata, wahai Yazid, aku nak tanya kamu beberapa soalan. Dia kata, silakan. Dia tanya, dia jawab. Itu dia panggil muhasabah diri. Cara muhasabah diri. Wahai Yazid, aku nak tanya kamu beberapa soalan. Silakan. Silakan tanya. Dia kata, wahai Yazid, sekarang ni kamu masih hidup. Kamu hidup sekarang ni. Kalaulah kamu mati. Soalan dia. Sekarang ni kamu masih hidup. Kalaulah kamu mati, siapakah yang akan sembahyang untuk kamu? Dia kata, tak ada lah. Kalau saya mati, siapa lagi nak sembahyang untuk saya? Kalaulah kamu mati, sekarang ni kamu masih hidup. Kalaulah kamu mati, siapakah yang akan berpuasa untuk kamu? Tak ada lah. Kalau saya mati, siapa lagi akan puasa untuk saya? Kalau kamu mati, siapakah yang akan baca Quran untuk kamu? Tak ada, dia kata, siapa nak baca Quran untuk saya? Kalau kamu mati, siapa yang akan sedekah untuk kamu? Siapa yang akan berzikir untuk kamu? Dia pun jawab, tidak ada untuk semua soalan. Tidak ada. Maka dia buat kesimpulan, wahai Yazid, oleh yang demikian, sekarang ini kamu masih hidup. Kamu hidup lagi sekarang ni. Kalau kamu mati, tak ada orang dah nak sembahyang untuk kamu. Sekarang ni kamu masih hidup. Kamu ada peluang solat. Maka solatlah betul-betul. Solatlah dengan ikhlas. Solatlah dengan sempurna. Solatlah dengan tamakninah, solatlah dengan di awal waktu, solatlah dengan sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kamu mati, tak ada dah orang akan solat untuk kamu. Wahai Yazid. Oleh demikian, wahai Yazid, sekarang ni kamu berpuasa, boleh berpuasa. Puasalah dengan sungguh-sungguh. Sekarang ni kamu ada peluang baca Quran, bacalah, belajarlah Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kerana apabila kamu mati, kamu tak boleh dah belajar Quran. Kalau kamu masih hidup, ada peluang, mari dengar kuliah, mari dengar. Kerana apabila kamu mati, kamu sudah tidak ada lagi peluang untuk kamu dengar kuliah, untuk kamu belajar, untuk kamu buat ibadat. Tak ada dah. Sekarang ni kamu masih hidup. Kamu ada peluang bersedekah. Ada peluang nak tolong orang, tolong. Ada peluang nak sedekah, sedekah. Kerana apabila kamu mati, kamu sudah tidak ada lagi peluang untuk kamu bersedekah, untuk kamu tolong orang, buat kebajikan, sudah tidak ada lagi. Wahai Yazid. Itu dia. Jadi, itu di antara amalan siaga kita dengan kematian. Jadi sebagai mukadimah, kitab ni panjang sebenarnya. Kitab ni panjang lah, kitab Al-Mu'inil Mubin kita bawa ni banyak, kematian ni banyak lain lah. Kita ringkaskan sajalah. Ini sebagai tazkirah live melalui Facebook Surah Mukhlisin. Surah Mukhlisin kita ceramah ada seorang dua orang je lah. Depan kita ada seorang je. Ada seorang dua orang je ni. Depan kita ni ceramah ni. Jadi semoga memberi sedikit ilmu, info dan juga maklumat kepada hadirin dan penonton semua yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak jelas dan tidak tepat. Boleh tanya saya selepas kuliah ni, atau jumpa di mana-mana, atau tanya ustaz-ustaz lain pula. Kalau ada kesilapan, ada kesalahan, boleh perbetulkan, boleh tanya saya.
Lepas kuliah atau jumpa saya di mana-mana, ataupun tanya ustaz-ustaz lain pula. Ambillah yang terbaik. Jadilah ia sebagai amal ibadat dalam kehidupan kita. Jadi semoga kita semua akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sekadar itu saja. InsyaAllah kita bertemu kembali di lain masa, lain ketika. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu tiga orang.